Oke, sekarang bahagian B. Oke, bahagian B ini pemahaman ada 35 markah. Jadi cadangan masa nak jawab bahagian ini ialah 60 menit. Oke, 60 menit. Ada 3 soalan. Petikan umum, petikan sastra, dan novel. Saya akan bicara ini sekejap saja ya. Oke, untuk soalan 6, petikan umum. Petikan yang diambil itu mengikut tema di SKP. Oke, untuk makluman semua pelajar, dalam di SKP itu ada 18 tema. Ada 18 tema, daripada kesihatan sampailah kepada politik dan pentadbiran. Ada 18 tema. Jadi, bahan yang dikemukakan dalam soalan itu sama ada 2 atau 3 bahan. Oke, 2 atau 3 bahan. Oke, baik. Saya akan terus kepada ini ya. Oke, kita tengok dulu. Pecahan soalannya. Pecahan soalannya. Dan sebelum itu ya, bahan itu boleh diambil daripada pelbagai bentuk. Sumbernya pelbagai bentuk. Sumbernya pelbagai bentuk. Sama ada berita kah, rencana kah, jadual kah, daripada internet kah. Oke, ini penggubal boleh ambil daripada pelbagai bahan yang bagus. Oke, yang bagus. Kemudian pecahan soalan tidak ditetapkan. Oke, pecahan soalan tidak ditetapkan. Sama ada 3 ataupun 4 soalan. Tapi biasanya kalau bilangan soalan yang telah ditatarkan oleh pihak lembaga peperiksaan tempoh hari ada 4. Pertama, memberikan maksud literal. Yang kedua, banding, beza banding semua bahan. Yang ini berkaitan dengan pemindahan maklumat. Okay. Yang ketiga ini adalah soalan kebat, pemikiran kritis berdasarkan isu yang terdapat dalam bahan. Dan yang keempat ialah soalan tentang penyelesaian masalah. Bagaimana nak selesaikan masalah dan masalah itu masih lagi berkaitan dengan isu yang terdapat dalam bahan. Oke. Supaya lebih jelas ya, supaya lebih jelas. Oke, semua adik-adik tengok ya. Baca bahan 1 dan bahan 2. Maksudnya di sini ada 2 bahan. Oke, kalau kita lihat bahan 1 ini tentang apa? Oke, ini tentang kita tengok rujukannya. Bangsa membaca, bangsa berjaya. Maksudnya yang ini kalau kita baca secara keseluruhannya, ini tentang apa? Tentang budaya membaca. Oke, bahan 1. Oke, kita tengok bahan yang kedua. Bahan yang kedua. Oke, bahan yang kedua sama juga tentang membaca. Membaca juga ya. Jadi 2 bahan ini adik-adik, 2 bahan ini mengetengahkan, memaparkan isu apa? Isu yang sama, yaitu isu tentang budaya membaca. Yang semakin dipinggirkan, semakin susut, semakin kurang dalam kalangan generasi muda. Itu persoalan utamanya. Bahan 1 dan bahan 2. Oke. Kemudian daripada 2 bahan itu diambil 1 soalan. Nah, berdasarkan bahan 1, berikan maksud idea bernas. Idea bernas. Jadi teknik menjawabnya adik, idea tu Anda kena tukar dengan perkataan yang sinonim. Tukar ya. Bernas juga tukar dengan perkataan yang sinonim, yang sama maksud dengannya. Dan pastikan jawaban kamu tu lengkap. Macam ini yang terdapat dalam paparan di bawah ini. Macam beginilah cara Anda nak jawab untuk mendapat 2 markah. Oke, 2 markah. Oke. Baik, untuk memastikan kamu dapat 2 markah, tukar 2-2. Sekiranya pelajar hanya tukar salah satu daripada perkataan yang diuji, Anda hanya akan dapat 1 markah. Kalau pelajar tukar 2-2, 1 betul, 1 salah, Anda akan mendapat 0 markah. Adik-adik, hati-hati ya bahagian ini. Nah, hati-hati bahagian ini. Baik. Soalan yang kedua ya. Merujuk bahan 1 dan bahan 2, nyatakan persamaan dan perbezaan manfaat membaca dalam kalangan masyarakat. Nah, jadi markah yang diperuntukkan dalam ini 3 markah. Susah ataupun senang? Senang, mudah.
Karena jawabannya terdapat dalam petikan. Terdapat dalam petikan. Cuma pelajar perlu betul-betul cepat memahami. Anda kena cepat baca, cepat untuk menganalisis maklumat yang berkaitan dengan isu membaca yang terdapat dalam bahan satu dan juga bahan dua. Oke. Ini ialah persamaannya dan ini ialah perbezaannya. Jadi cara Anda menjawab itu seperti biasalah. Salah satu persamaan manfaat membaca dalam kalangan masyarakat berdasarkan bahan ialah nyatakan sahaja. Begitu caranya. Manakala perbezaan manfaat membaca dalam kalangan masyarakat yang terdapat dalam bahan ialah itu sahaja. Dan pastikan jawaban yang Anda bina itu tidak ada kesalahan bahasa. Itu kamu dah faham dah tuh. Jadi dari segi teknik nak menjawab itu yang paling penting. Kalau 3 marka, saranan cikgu kamu mesti berikan sekurang-kurangnya 3 isi. 3 isi yang lengkap. Jangan hanya beri 1 isi. 3 isi yang lengkap. Baik. Soalan yang ketiga. Ini soalan yang memperuntuk sebanyak 4 marka. Ini soalan kebat. Ini soalan kebat ya. Maksudnya daripada petikan itu kan tentang budaya membaca. Jadi soalannya pada pendapat Anda, apakah puncak amalan membaca dalam kalangan murid ini semakin pudar, semakin kurang? So yang ini ialah puncak kenapa pelajar semakin kurang membaca. Wah, betul lah kan? Tren pelajar diberi telepon pintar. Sikap malas. Membaca sebagai aktiviti yang membosankan. Ini semualah. Ini semua nih. So yang ini, jawaban yang ini adik-adik, tiada terdapat dalam petikan. Anda kena fikir sendiri. Dan puncak itu sebenarnya kamu kena boleh create sendiri. Kamu kena fikir secara rasional. Oh, kenapa ada contoh ya. Kita letakkan ambil soalan ini dan tanya diri Anda sebagai pelajar. Kenapa aku tak ada budaya membaca? Apa yang tak berlaku? Itu caranya, ya. Jadi cara menjawabnya letakkan persoalan tersebut dalam diri Anda dan Anda kena fikir. Itu baru Anda boleh cari idea. Oke, soalan yang terakhir untuk bahagian ini ya. Anda melihat rekan Anda membaca bahan yang boleh dikategorikan sebagai bahan picisan yang boleh merosakkan pemikiran remaja. Bahan picisan ini maksudnya bahan bacaan yang remeh-temeh ataupun bahan bacaan yang ada unsur luca. Itu semua bahan picisan. Bahan bacaan yang boleh merosakkan akidah, boleh merosakkan pemikiran pelajar. Ya. Nah, kehendak soalannya, sebagai rakan yang prihatin, bagaimanakah cara Anda dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut? Jadi, yang ini merujuk kepada tindakan Anda untuk membantu pelajar ataupun membantu golongan remaja. Jadi, jawaban yang ini jawaban yang ini pun tidak terdapat dalam petikan. Anda kena fikir sendiri. Ya. Oke, dalam ini ada 4 soalan ya. 4 soalan. Oke, saya tulis di sini 3 isi sudah cukup, tetapi paling bagus kalau para pelajar kemukakan 4 solusi, 4 cara untuk membantu pelajar tersebut ataupun remaja tersebut. Ya. 4 isilah paling bagus ya, 4 isi. Contohnya menasihati kah, melapor kah, menghadiahkan bahan bacaan yang bermanfaat kah, ataupun mengajak rekan membaca bahan yang bagus. Jadi pastikan juga jawaban kamu
gramatis, lengkap, ya, tidak ada kesalahan bahasa ke situ, ya. Baik, soalan yang ketujuh. Soalan yang ketujuh. Yang ini soalan tentang petikan sastra. Petikan sastra. Ya. Baik. Halo pelajar, adakah Anda masih bersama saya? Halo. Ya, Cikgu. Oke. Cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Halo. Anda masih bersama saya ya. Jangan risau. Anda manfaatkan masa yang ada dan akhirnya Anda akan mendapat tambah bahasa Melayu. Amin. Amin. Oke, baik adik-adik. Bahan mesti berasaskan unsur karya kreatif. Sama ada daripada antologi yang dipelajari di sekolah, tingkatan 4, tingkatan 5, atau sumber lain. Dengar baik-baik ya. Semua bahan mesti berdasarkan tema yang sama mengikuti SKP. Nah, rekan guru yang ada di luar sana dan juga semua pelajar yang sedang mengikuti sesi live di YouTube, harus diingat untuk soalan sastra ini tidak ada lagi soalan petikan yang berkaitan dengan perwatakan, latar masyarakat, pengajaran, nilai. Tidak ada lagi. Untuk format baru, tak ada lagi. Itu cerita yang lama, format yang lama. Sekarang ini tak ada lagi. Dan ada juga guru yang tanya saya, cikgu, di mana kita nak dapat cara nak gubal soalan? So, saya kata, soalan itu kita ambil, atau bahan itu kita ambil daripada sumber yang lain, dan juga kalau boleh juga diambil berdasarkan kepada teks Komsas tingkatan 4, tingkatan 5. No. Ya. Dan bahan itu adik-adik pelbagai, sama ada bentuk cerpen kah, puisi kah, tradisional, drama, dan sebagainya. Oh, ini luar biasa. Oke. Pecahan soalan juga tidak ditetapkan 3 ataupun 4 soalan ya. Oke. Pertama, soalan tentang apa? Memberikan maksud rangkai kata. Yang kedua, sama juga, beza banding semua bahan. Ini tentang pemindahan maklumat. Oke, ketiga apa? Pemikiran kritis. Hebat. Menyentuh isu yang terdapat dalam petikan. Dan soalan yang keempat, hebat juga. Nak selesai masalah berkaitan dengan isu yang terdapat dalam petikan sastra. Dan tengok yang di bawah tu ya adik-adik, tiada soalan elemen sastra. Tak ada. Tiada. Saya ulang balik. Tiada lagi soalan elemen sastra. Ada 3 bahan diberikan dan ketiga-tiga bahan itu memaparkan tema yang sama. Saya ulang balik ya adik-adik. 3 bahan diberikan memaparkan tema yang sama. Itu sebabnya rekan guru yang nak membina soalan petikan sastra mesti betul-betul teliti dan memilih bahan yang sesuai. Kita tidak boleh membina soalan tangkap muat. Tak boleh. Betul-betul kena buat dengan sangat profesional. Oke? Baik. Sekarang kita tengok sini. Wow. Ini soalan apa nih ya? Sajak. Sajak. Cerita anak kecil dan guru. Siapa penulisnya? Amin Had. Amin Had. Oke. Jadi hal pertama yang pelajar kena lihat, apabila Anda membaca petikan sastra, Anda kena tengok apakah tema, apakah isu yang terdapat dalam bahan itu. Itu paling penting. Kalau kita lihat teliti betul-betul, oke, isunya tentang apa? Ini tentang pengorbanan seorang guru. Itu kan mudah aja. Guru. Tentang dunia seorang pendidik. Ini bahan pertama. Bahan 1 ya. Tentang jasa dan pengorbanan seorang guru. Oke, kita tengok bahan kedua. Bahan kedua, dalam bentuk cerpen. Dalam bentuk cerpen. Pun, kalau kita tengok di sini ya,
Ini pun tanggung jawab seorang guru ketika menasihati anak muridnya, sehingga anak muridnya itu berjaya. Jadi bahan satu berkaitan dengan guru, bahan dua berkaitan juga dengan tugas guru, dan bahan tiga, jom kita tengok bahan tiga adik-adik. Syair jasa guru. Sama juga. Wah, jasa guru. Syair jasa guru. Macam mana kalau buat syair ya? Ada beberapa versi kalau syair. Jasa guru umpama gunung, khidmat bakti berbudi agung, segala tugas setia ditanggung, bakti dipikul, lelah diusung. Itu syairnya tuh. Halo Cikgu Johari. Ya Tuan. Itu salah satu versi syair. Wah, merdu Tuan. Itu salah satu versi syair. Kalau yang biasa tuh kan, yang biasa tuh begini. Jasa guru umpama gunung. Itu yang biasa kan? Betul Tuan. Itu yang biasa. So yang tadi itu salah satu versi syair. Nah, jadi para pelajar kita ulang balik ya. Bahan satu tentang guru. Bahan dua juga tentang pengorbanan guru. Bahan tiga juga dalam bentuk syair juga tentang guru. Jadi mudah untuk Anda kenal pasti. Oh, ini tentang pengorbanan seorang guru. Mudah aja. Oke? Nah, soalan yang pertama. Oke, berikan maksud mahligai hari depan. Oke, ini petikan, itu bukan petikan umum ya, petikan sastra. Berikan maksud mahligai hari depan. Maksudnya ialah kejayaan pada masa hadapan. Mahligai ini kalau dalam bahasa puisi merujuk kepada sesuatu yang kita nak impikan, sesuatu yang kita nak harapkan. Contohnya kejayaan, kecemerlangan. Hari depan, maksudnya ini pada masa depan lah. Jadi cara menjawab seperti ini. Ya, so yang ini mudah aja. Kemudian soalan yang kedua. Berdasarkan semua bahan, nyatakan peranan-peranan yang dimainkan seorang guru dalam mendidik anak bangsanya. Nah, jawabannya terdapat di mana, adik? Jawabannya terdapat dalam setiap bahan. Jadi pelajar mesti nyatakan peranan guru, ini semua nih kan, memberikan nasihat, mencurahkan ilmu, mengajar anak murid, membaca, menulis, melahirkan banyak pelajar yang berjaya dalam kehidupan. Semuanya ini terdapat dalam bahan 1, bahan 2, dan bahan 3. Jadi ini mudah. Jawaban tersurat dalam bahan, terdapat dalam bahan. Jadi pelajar tak ada masalah untuk cari peranan guru. 4 markah, beri 4 isi. Boleh ya adik-adik? Oke, soalan ketiga. Soalan ketiga. Oke, guru merupakan insan yang mesti dihormati walaupun mereka sudah berserah dari dunia pendidikan. Pada pendapat Anda, apakah cara-cara yang boleh dilakukan oleh pelajar untuk menghargai jasa guru mereka? Oke. Halo Cikgu Johari. Ya Tuan. Oke, kalau Cikgu dan rekan guru dan murid-murid nampak paparan ini, nampakkah tiga gambar ini Tuan? Hari Guru. Yang ini. Oke, yang kalau adik-adik nampak yang gambar saya di-upload dengan 2 orang ini di SMK Banggi. Tuan nampakkah? Ya Tuan, senior saya tuh yang guru lagi tuh. Jadi Cikgu Joel. Ya, Cikgu Joel. Cikgu Joel dan yang satu lagi nih siapa, lupa namanya siapa tuh ya. Mereka berdua ini
bekas murid saya dulu di SMK Narinang. Oh, Bekas murid saya dulu, jadi wah. dah jadi cikgu sudah. Kemudian yang ini, yang handsome boy ini, tengah-tengah ini pun bekas murid saya dulu di SMK Narinang. Sudah jadi cikgu sudah Tuan. Dan yang paling kanan ini baru tahun ini kami ambil. Kita ada program amalan guru penyayang. Ini tingkatan 5 lah. Jadi halo adik-adik semua. Nah, kalau kamu tengok, maksudnya saya sudah berjaya melahirkan pelajar yang luar biasa. Dan mereka dah jadi guru dan sudah menjadi guru dan mereka sedang melaksanakan tugas mereka sebagai guru. Nah, jadi apakah cara-cara yang boleh dilakukan oleh pelajar untuk menghargai jasa guru? Nah, mudah saja adik-adik. Ini semua. Berilah jawaban yang rasional, yang positif. Bertanya kabarkah, ziarah mereka kah, doakan mereka kah, hormati mereka, berjaya dalam kehidupan. Ini merupakan langkah pelajar untuk menghormati. Ya. Oke, jadi pada saya jawaban yang ini kan tak susah, mudah saja. Oke, mudah saja. Oke, ini kalau saya pasti ramai murid yang boleh jawab. Dalam pemeriksaan baru-baru di sekolah saya pun, saat saya ambil soalan ini, pelajar saya dapat jawab dengan cukup bagus. Jadi hati saya sangat gembira lah. Oke, soalan yang ketiga, yang keempat, yang keempat ya. Anda bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Kini cita-cita Anda telah menjadi kenyataan apabila menerima jabatan sebagai seorang guru sandaran di sebuah sekolah. Sebagai seorang guru, apakah langkah-langkah yang Anda akan lakukan untuk memastikan profesion tersebut memberi kepuasan kepada diri Anda? So, pelajar kena letakkan diri kamu, bukan lagi pelajar dalam soalan ini. Anda sudah seorang guru. Dan kamu sudah bertugas sebagai seorang guru di sebuah sekolah. Guru sandaran lah. Nah, jadi apa langkah yang Anda buat untuk memastikan profesion guru ini memberikan kepuasan kepada diri kamu? Ini semualah. Berkhidmat dengan penuh tanggung jawab, menjalankan tugas dengan bersungguh-sungguh, sentiasa menambah kemahiran, ilmu pengetahuan, buat inovasi, kajian tindakan, pembentangan dalam dan luar negara. Barulah kita puas. Barulah kita puas. Macam saya dengan Cikgu Johari, lah kan Cikgu Johari? Betul Tuan. Kita berusaha untuk menjadi seorang YouTuber yang berjaya. Nah, jadi saya dengan Cikgu Johari, kami menyediakan platform YouTube ini untuk sampaikan maklumat tentang apa? Tentang subjek bahasa Melayu, supaya bukan sahaja pelajar di sekolah kami dapat manfaatnya, tapi pelajar di seluruh negara. Dan hari ini sesi ini sedang diikuti oleh ramai pelajar di luar sana yang mengikuti saluran ini. Adakah Cikgu Johari? Ada maklumat tak? Yang tadi boleh capai 250 view yang tadi Tuan. Wow. Harap lagi tinggi lah ya, lagi banyak. Nah, itu salah satu. Itu salah satu cara saya dengan Cikgu Johari untuk kita nak tambah kemahiran ini. Dan kalau kami buat, itu akan memberikan kepuasan kepada kami. Saya dengan Cikgu Johari dengan guru-guru yang lain. Begitu. Itu salah satu cara. Jadi kepada semua pelajar, soalan yang keempat ini biasanya, bukan lagi biasanya, itulah kehendak soalan. Anda nak beri solusi. Tindakan kamu. Tindakan Anda. Dan soalan itu berkaitan dengan isu, berkaitan dengan tema yang terdapat dalam bahan. Halo adik-adik. Ya. Adakah dalam kalangan kamu nih yang mau jadi cikgu? Ya, cikgu, hello. Ada? Adakah? Ada. Kalau kamu nak jadi cikgu sekarang ini, mudah saja. Pastikan kamu lulus cemerlang bahasa Melayu, A+, BM, atau A, dan sekurang-kurangnya kelayakan paling
minimal tuh kalau tak silap saya 5E termasuk bahasa Melayu. Jadi haraplah ya kamu dapat mencapai cita-cita kamu. Nah, kalau kami boleh, Anda pun boleh. Lagi boleh. Baik. Soalan kedua terakhir. Soalan kedua terakhir inilah soalan tentang novel. Tentang novel ya. Oke, dua soalan diuji ya. Dua soalan diuji. Oke. Oke, dua soalannya 10 markah sahaja. 10 markah saja. Soalan 1 itu 4 markah, soalan 2 itu 6 markah. Oke, kita tengok nih. Tengok nih. Soalan 1, pemahaman petikan novel. Belajar dengan baik-baik ya. Soalan petikan novel ini boleh diambil daripada mana-mana novel 4 zon. Oke. Kan kita hanya belajar di Sabah nih, Sabah kita hanya belajar di Sebalik Dinara dengan Selidaksina. Tetapi untuk 4 ini, untuk soalan 1 ini, boleh diambil Jendela Menghadap Jalan, Letnan Abnan, Pantai Kasih, Bima Sakti Menari. Boleh diambil daripada mana-mana novel tersebut untuk soalan petikan. Tak semestinya berdasarkan kepada novel yang Anda pelajari. Tidak. Itu sebabnya adik-adik, Anda perlu baca novel Daksina Dinara. Mungkin ada persoalan, Cikgu, kami tak belajar Jendela Menghadap Jalan, tak ada masalah. Karena soalan dalam itu mudah. Jawaban dalam soalan 1 itu mudah untuk kamu cari. Oke, manakala soalan 2, soalan 8 yang kedua ini lebih kepada pemikiran kritis. Nak selesai masalah. Berdasarkan apa? Berdasarkan novel yang dikaji mengikut zon. Mengikut zon. Cikgu ulang balik ya. Soalan 8, 1 roman daripada 4 novel 4 zon. Soalan 8, 2 roman berdasarkan novel mengikut zon. Contohnya Daksina dan juga di Sebalik Dinara. Oke. Baik, saya nak beri contoh. Ini contoh soalannya. Kita ambil daripada novel Bima Sakti Menari. Oke. Ada petikan yang pendek, di sini ya. Dan kalau Anda lihat soalannya, nyatakan faktor-faktor populasi klip-klip di Kuala Selangor semakin berkurangan. 4 markah kan? 4 markah. Kalau Anda lihat ke sini, jawaban tuh ada soal di sini. Tinggal saja ambil faktor itu dan buat ayat sendiri. Oke, tak ada masalah. Anda dah dapat 4 markah. Jadi soalan 1 roman ini, soalan pada saya, soalan bonus kepada semua pelajar di Malaysia. Mudah. Mudah ya? Oke. Saya harap untuk soalan 1 nih kamu dapat 4 markah lah ya. Tak ada masalah pun, mudah aja nih. Oke. Kemudian kita lihat soalan yang kedua. Ini barulah mencabar. Berdasarkan sebuah novel yang Anda pelajari, huraikan 2 perwatakan yang menunjukkan kebijaksanaan watak utama dalam novel tersebut. Jadi, para pelajar, untuk soalan ini, Anda kena, tolong catat ya, tolong catat. Untuk soalan 2 ini, kan lebih kepada soalan kebat. Soalan kebatnya, Anda perlu kuasai apa? Tema. Anda perlu kuasai tema. Anda kuasai tema, mate peniran. Anda kuasai tema, kuasai perwatakan, kuasai persoalan, kuasai nilai, kuasai pengajaran, kuasai watak sampingan, kuasai persoalan yang peristiwa yang menarik, peristiwa yang menggembirakan, peristiwa yang memberikan kesan kepada Anda, peristiwa yang menunjukkan nilai tanggung jawab dan pelbagai kehendak soalan. Di situ, ya. Ini agak-agak memerlukan apresiasi yang sangat mendalam untuk menjawab soalan 2. Kita tengok di sini ya. Kita tengok di sini.
kita tengok dalam soalan novel ini ya. Kita ambil novel Di Sebalik Dinara. Kita ambil watak Farisya. Oke, kita ambil ya watak Farisya. Seorang yang bijaksana dalam membuat keputusan. 1 markah. Kalau pelajar jawab begini, Farisa seorang yang bijaksana dalam membuat keputusan, Anda akan dapat markah kosong. Tidak boleh nyatakan nama watak, bahagian pernyataan perwatakan. Pelajar nanti baru nyatakan nama watak di bahagian huraian. Baru jelas. Boleh faham adik-adik? Boleh. Oke. Saya ulang balik ya. Jangan nyatakan nama watak di bahagian pernyataan perwatakan. Memadai kamu hanya nyatakan seorang yang bijaksana dalam membuat keputusan, kemudian beri huraian. Yang kedua, seorang yang bijaksana untuk mengembangkan, mengembangkan. Ini salah ejaan nih. Mengembangkan syarikat ataupun memajukan syarikat. Barulah huraian baru betul. Jadi isi 4 markah, bahasa 2 markah. Jadi kamu dapat 6 markah lah di bahagian ini. Oke, 6 markah di bahagian ini ya. Oke. Nah, untungnya kita di Sabah nih semua pelajar. Saya telah bersama dengan Cikgu Dayang Nur, guru cemerlang di SMK Sri mana tuh? SMK Sri Setia di Kuala Lumpur. Kami telah berkolaboratif untuk menghasilkan inovasi molekul RM2 ringgit. Daripada kan inovasi ini, yang ini. Yang ini. Oke. Jadi di sini daripada inovasi ini, daripada sekeping sahaja ini, pelajar akan dapat memahami tema, pelajar akan dapat memahami 7 peristiwa penting yang terdapat dalam novel. Mudah sekali, ya, mudah sekali. Murid saya di SMK Renang sudah menggunakan bahan ini tahun lepas. Dan adakah bahan ini masih lagi relevan tahun ini? Sangat relevan. Masih sesuai dan mudah digunakan. Hanya RM2 ringgit sahaja Anda akan dapat sekeping inovasi ini. Kalau nak 2, 4 ringgit lah. Jadi ini sangat berguna untuk membantu Anda menjawab soalan, apa juga soalan yang terdapat dalam novel SPM. Format baharu masih relevan sampai bila-bila lah. Oke. Mudah aja.